Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala, rawahu Imam al-Bukhari. Mafhum hadis. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam al-Bukhari. Pertama-tama sekali, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita bersua di dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehinggalah majlis kita pada malam ini, walau seringkas mana pun majlis ini, tetapi majlis ini lebih mulia daripada segala majlis yang ada di atas muka bumi ini. Sehinggalah lebih mulia daripada majlis perhimpunan raja-raja, sultan-sultan di istana negara, ataupun majlis perhimpunan wakil-wakil rakyat di Dewan Parlimen. Kerana majlis pada malam ini disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yang artinya taman-taman syurga Allah. Maka harap-harap dunia lagi Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah, maka nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, pada malam ni kita mengisi slot ceramah yang berkenaan dengan peristiwa besar, peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Berkata hukama, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang dikurniakan Allah ke atas dua makhluknya, iaitu jin dan manusia, iaitulah nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat menjadi umat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar kita, jadi umat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Adapun nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada Nabi kita, tadi nikmat tu nikmat terbesar yang Allah kurniakan pada kita, iaitu nikmat dia jadi umat kepada Nabi Muhammad. Tapi nikmat terbesar yang Allah kurniakan pada Nabi kita sendiri, iaitulah nikmat al-Isra' wal Mi'raj. Ni nikmat Isra' wal Mi'raj ni nikmat terbesar yang Allah berikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tidak pernah berlaku kepada mana-mana orang, hatta Nabi ataupun Rasul sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak pernah ada. Hanya Nabi kita seorang saja yang Allah berikan satu nikmat yang besar ni, iaitu nikmat Isra' dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh tapi dalam masa yang sangat singkat. Ni yang kehebatan yang Allah tunjukkan. Nah, sebab tu kita ni tak payah act lah, tak payah rasa hebat. Sebab mana? Sebab sekaya mana pun kita,
sejutawan mana pun kita, banyak mana pun duit kita, kita takkan boleh beli tiket Isra' wal Mi'raj. Tak boleh sampai Isra' wal Mi'raj. Nabi nak banding kita mungkin lah, kan? Kita tengok rumah kita pun besar, kenderaan pun hebat, tidur atas katil tilam vono. Banding Nabi Muhammad satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pergi bertemu Nabi di rumahnya. Kebetulan waktu tu tengah hari panas. Nabi tak pakai baju, Nabi hanya pakai bahagian seluarnya saja. Baju tu sebab duduk dalam rumah. Macam kita kan, duduk dalam rumah kadang-kadang baju kita tak pakai, panas. Kan tak? Bila Nabi sambut Sayyidina Umar, marilah masuk ke dalam. Bila sambut tu Nabi pusing kalih sebab nak masuk dalam. Bila kalih nampak belakang badannya Nabi. Belakang badannya Nabi bergaris-garis. Sayyidina Umar tengok di mana tempat tidurnya Nabi. Rumah Nabi kecil je. Masuk depan tu dah tempat tidur. Lepas tu sebelah dah bahagian dapur. Besar tu je rumah Nabi. Jadi tengok kat tempat tidurnya Nabi berlapikkan pelepah daun tamar. Jadi Nabi tidur di atas pelepahnya daun tamar. Sebab kan pelepahnya tu garis-garis, jadi bergaris-garis badannya Nabi. Menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, Raja Parsi, Raja Rom tidur di atas tilam empuk, sedangkan engkau kekasihnya Allah. Engkau bukan setakat pemimpinnya negara, pemimpinnya umat. Seluruh umat Islam yang berada dalam dunia ni duduk di bawah payung baginda Nabi SAW. Sehebat mana pun agung sultan, Perdana Menteri ke, dia hanya berkuasa di dalam kawasan dia saja. Perdana Menteri Malaysia hebat-hebat dia pun, dia hanya ada kuasa dalam Malaysia je. Pergi Singapura dia tak ada kuasa. Dia tak boleh bagi arahan. Dekat Singapura dia hanya cuma disambut sebagai tetamu kehormat saja. Tetapi tak ada kuasa walau sedikit pun di tempat orang. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad, di mana saja kita berada, selagi kita Islam, maka kitalah umat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kita tak ada yang lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat baginda Nabi. Hebat-hebat Nabi tidur atas daun pelepah tamar. Menangis Sayyidina Umar. Bandingan dengan kita hari ini, tidur kita hebat. Tu yang kadang-kadang bukan kata tahajud, terkejut. Terlajak terus bangun. Sebab lenanya, sedapnya tidur. Tu kata. Tu. Jadi tapi banding kita tadilah, duit banyak, harta banyak, banyak mana pun harta kita tak boleh pergi Isra' Mi'raj. Nabi yang tidur atas pelepah tamar tadi sampai Isra' Mi'raj, sampai ke langit sana. Tu kata hebatnya Nabi. Kita tak ada. Nak try pergi KLIA. Sampai dekat pegawai dekat kaunter tu, kaunter beli tiket dekat airport tu, cakap ada, ya cik pegawai dia tanya, cik nak beli tiket ke mana? Saya ingat saya nak pergi kat Isra' Mi'raj. Pegawai tu tengok atas bawah. Dia kata, cik ada minum air ketum ke? Nampak macam mabuk je. Dia kata, kok mana boleh pergi Isra' dan Mi'raj? Tu nak gambarkan kita ni, sedar kita ni dengan Nabi jauh sekali. Jadi tak payah rasa kita ni hebat. Nabi yang hebat. Nabi pergi Isra' wal Mi'raj. Apa tu Isra' wal Mi'raj? Selalu kita duk sambut, jadi macam rutin tahunan lah. Setiap kali masuknya 27 Rejab atau berdekatan dengan tarikhnya, kita buatlah ceramah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Jadi selalu diulang lah benda ni. Kadang-kadang apa saya cerita ni pun benda sama je yang pernah dicerita oleh ustaz-ustaz yang sebelum-sebelum ni adakan ceramah di sini. Cumanya kita buat ni salah satunya sebab dia, satu, kita nak sentiasa mengingat akan perjalanan sirah baginda Nabi SAW, supaya tersemat di hati kita kisah Nabi tu. Bila ada kisah Nabi dalam hati kita, timbul rasa kasih pada Nabi. Hari ni minta maaf cakap, ada sesetengah anak-anak muda tak ambil pot, tak ambil tahu cerita tentang perjuangan Nabi, sirah Nabi, kisah Nabi.
Dan kalau tak tahu benda ni semua, macam mana dia nak ada rasa kasih dengan Nabi? Macam mana dia nak rasa sayang dengan Rasulullah? Sebab tu hari ni kita tengok orang hina agama, hina Allah, hina Rasulullah, kan? Berapa kerat saja yang boleh turun padang bersungguh-sungguh semangat untuk pertahankan, buat solidariti. Lain naik cut out. Kita kata, kumpul jap ni, kita nak pertahankan Nabi ni, orang hina Nabi. Minta maaf Ustaz, kerja. Tak lagi bos bising lagi, masuk lambat ni. Dia lebih takutkan majikan dia tidak takutkan Allah. Dia lebih pentingkan majikan dia daripada mementingkan Rasulullahnya sendiri. Kita takut orang yang macam ini nanti di padang mahsyar, saat dia susah, dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, tolong syafaatkan kami ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah jawab, minta maaf, saya sibuk, saya ada banyak kerja. Baru ketahuan sekarang siapa lebih utama, siapa lebih penting. Bukan suruh sampai pergi. Bukanlah kalau sekali tu dia terlewat datang ataupun tak pergi kerja hari tu, bos terus nak buang. Tak. Nak korban sikit demi agama, takkan itu pun tak boleh. Adalah yang jawab, alah Ustaz, kumpul ramai-ramai pun bukan boleh buat apa. Nak kita kumpul ramai-ramai macam tu je lah. Betul, memang tak boleh buat apa. Nah, tapi paling tidak, bila kita berhimpun dalam mempertahankan agama, mempertahankan Allah dan Rasul, sekurang-kurangnya itu menunjukkan syiar agama. Sekurang-kurangnya bila kita berhimpun ramai, paling tidak menggentarkan hati musuh-musuh Islam. Sekurang-kurang bila musuh Islam lalu tengok, ramai ya, dia kata, mereka kuat sungguh pertahankan Nabi mereka, ramai berhimpun. Kurang-kurang ada gak rasa takut, rasa gentar musuh terhadap kita? Ni dak yang himpun 10 orang. Lalu si kafir tengok, lah ni ya, dia kata. Nah, apa nak takut Jadi kita nampak lemah. Nampak lemah, tak ada kekuatan. Tak madai Islam kita hanya dengan solat, tuan-tuan. Tak madai. Kita kena ingat, tak adalah solat ni kalau Nabi tak pergi ke Isra' Mi'raj tu. Ni cerita tentang solat. Nabi dapat perintah solat dalam peristiwa ni. Sebab tu kita kena nampak bahawa besar pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi. Baik, jadi apa tu Isra' wal Mi'raj? Disebut di dalam kitab Tafsirul Jalalain, wal Isra'u sayrul laili. Isra' itu ialah perjalanan di waktu malam. Dia ada dua perkataan, sebenarnya ada 3 perkataan di situ. Yang pertama Isra', yang kedua wa satu hurufnya wa, yang ketiga Mi'raj. Gabung jadi Isra' wal Mi'raj. Isra' tu apa? Isra' tu artinya berjalan di waktu malam. Perjalanan di waktu malam. Itulah makna Isra'. Jadi dalam Isra' tu sendiri dah ada makna malam. Perjalanan di waktu malam. Sebab kalau perjalanan di waktu siang, perkataan dia lain. Tu hebat bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dengan satu kataan tu saja sudah makna yang spesifik, makna yang khusus terus. Kalau kita cakap Melayu, perjalanan di waktu malam, 4 patah. Arab satu, Isra'. Isra' tu dah masuk dah, perjalanan di waktu malam. Kalau kait dengan cerita Nabi ni, maknanya perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi di waktu malam bermula daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu namanya Isra'. Wa kat tengah tu, wa tu makna dan, ataf. Orang ngaji ilmu alat, wa tu maknanya ataf dan. Kemudian Mi'raj. Mi'raj tu maknanya tangga. Kataan ain rajim, araja. Mi'raj artinya tangga, nak naik ke atas. Dari sampai Nabi sampai kat Masjid Al-Aqsa, kemudian langit yang pertama Allah berturunkan padanya tangga. Turun tangga tu. Daripada langit pertama, tangga yang dalam kitab sebut bertahtakan emas. Cantiklah tangga tu. Jangan bayang macam tangga rumah kita, jauh sangat. Tangga ni lawa punya tangga. Tangga Allah cipta cantik. Turun daripada langit pertama, turun sampai kat Masjid Al-Aqsa. Di situ Nabi tambat burak. Farabattu dabbata. Nabi, malaikat Jibril tumbuk dengan tangannya pada sebuah batu, tumbuk berlubang batu tu. Bila berlubang, kat situ Nabi ikat. Dikatakan di situlah tempat diikatnya para nabi-nabi lain pernah mengikat burak di situ juga, ikat di situ. Kan? Dikatakan begitu.
Ya, dan sampai hari ni ada. Kalau siapa ada rezeki ke apa, pergi ke apa nama tu Palestin, pergi kat Masjid Al-Aqsa tu, pergi cari tengok, bagi tanya orang situ. Kat situ ada satu tempat yang di situlah masih lagi ada kesan dia. Tempat Nabi mengikat buraknya di situ. Burak ni apa dia? Wahwa dabbatun abyadu, iaitu seekor haiwan berkulit putih, warnanya putih. Warnanya putih. Ada kata namanya burak kerana sama dengan nama kilat. Nama kilat barkun. Kerana apa dinamakan nama ni sama dengan nama kilat? Kerana lajunya sepantas kilat. Lebih laju daripada cahaya. Laju. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Dalam kitab sebut, Nabi kata selangkah dia berjalan, dia langkah kaki dia sejauh penglihatan mata kita. Maksud sejauh penglihatan mata ni macam mana? Kita duduk di tepi laut, kita tengok hujung sekali tu, sampai kita tak nampak apa yang hujung, macam garis dia tu, macam orang kata hujung dunia lah. Kita tengok hujung sekali, itu selangkahnya burak. Selangkah saja sampai situ. Kalau 2 langkah bayang, itu burak. Kita burak tak pernah tengok, tapi burak air pernah tengok. Burak air tak sama. Ni burak. Jadi gambar orang lukis tu itu tak tepat. Gambar saja dia buat, kan? Tapi yang sebenar wallahu alam kita tak tahu. Dia fauqal himar, dia lebih tinggi daripada keldai, wadunal bagli, tetapi lebih pendek daripada kuda. Kuda tinggi, keldai pendek, tengah-tengah. Itulah sifat burak yang disifatkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi jalan laju. Ya, sepanjang perjalanan tu macam-macam cerita lah. Saya nak cerita semua pun tak ada. Ceramah kita ni 1 jam je, kan? Kan kalau lebih kan kena buat gini kan. Jadi nak cerita semua tak boleh. Sebab Nabi berjalan pun, Nabi berjalan start bermula jalan tu waktu malam. Ada yang kata lebih kurang macam waktu isyak. Ada riwayat kata begitu, wallahu alam lah. Tapi maknanya ceritanya jalannya Nabi tu start daripada tengah malam, mana waktu malam, dan sampai jalan habis, naik ke langit apa semua, turun balik apa semua, sampai balik ke Mekah balik menjelang subuh. Jadi kalau kita nak cerita sebiji sampai subuh lah kita punya ceramah malam ni, boleh? Ada gelak tu macam tak boleh ya. Tak boleh, saya pun nak balik, kan? Jadi nak ceritanya panjang sangat. Jadi nak cerita satu-satu tak dapat lah. Kita ambil petik-petik je lah, mana-mana yang rasa boleh kita nak kaitkan dengan keadaan kehidupan kita pada hari ni, zaman kita ni. Kita kait lah, tengok-tengok lah mana yang boleh. Baik, kemudian tu tadi Mi'raj tadi. Bila Nabi nak naik, Nabi dengan malaikat Jibril. Dan masa Isra' tadi, Nabi ditemani oleh 2 malaikat. Ada riwayat lain kata 3 malaikat. Tapi yang 2 ni yang kuat sikit pendapat dia, iaitu malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Jalan naik burak sampai kat Masjid Al-Aqsa. Sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit ni berdua pula dengan malaikat Jibril saja naik. Masa nak naik tu, ni kata Nabi kita ni penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul, dan penghulu sekalian makhluk. Semua, kalau Nabi Sulaiman, semua makhluk duduk di bawah kerajaan dia. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, semua makhluk kasih pada dia. Sehingga kan bila Nabi nak naik, ada batu. Bukan kecil batu tu, besar. Kira ada besar masjid ni lebih kurang. Dia besar ni, besar bumbung. Besar batu tu. Batu tu nak ikut Nabi naik. Dia nak ikut Nabi naik. Sebab dia kasih kat Nabi tu, dia nak ikut Nabi naik. Bila dah naik sikit tangga tu, malaikat Jibril perasan batu tu ikut kat belakang. Malaikat Jibril tahan. Berhenti. Kamu tak boleh ikut. Ni perjalanan kami berdua je. Kamu tak boleh ikut. Duduk situ. Akhirnya batu tu berhenti. Sampai hari ni dia terapung. Dengar cerita pelik. Pelik tak pelik, ni kisah sebenar. Dalam hadis pun, batu tu terapung. Sampai hari ni masih lagi terapung. Dalam kitab cerita, sehinggakan satu hari batu tu terapung ke rendah tinggi, sehingga orang boleh lalu bawah dia. Sehingga satu hari ada satu orang perempuan yang sedang mengandung. Dia lalu bawah.
Bila dia lalu bawah tu, dia tengok ke atas, dia tengok batu tu terapung, terkejut tengok batu terapung, terkeluar anak dia. Nak sungguh, dalam kitab cerita, terkeluar anak dia. Bila jadi begitu, ulama-ulama pun bersepakat bahaya ni, sebab boleh menyebabkan orang terkejut dan sebagainya. Akhirnya dibina dinding di sekeliling batu tu. Dibuatkan macam dinding, jadi seolah-olah kelihatan batu tu nampak macam tak terapung. Tapi hakikat sebenar batu tu terapung sampai hari ni. Kalau mana tahu ada rezeki, kita pergi ke Masjid Al-Aqsa tu, boleh tengok, kita boleh lalu bawah dia. Atas tu lah batu yang terapung tu. Lepas tu kita nampak tepinya sudah ada dinding. Tu dibuat dinding tu kemudian. Ni dalam kitab cerita macam tu. Dibuat, ulama yang sepakat suruh buat dinding kerana khawatir kalau nanti ada orang lalu lagi terkejut, mati belakang. Sebab terkejut tengok batu terapung. Itu cerita. Nabi pun naik langit pertama. Allah sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit dan mencipta bumi. Betul lah. Cumanya perkataan langit yang Allah guna di dalam Al-Quran itu, Allah guna perkataan as-samawat. Adapun bumi, Allah guna perkataan al-ard. Dalam bahasa Arab, bagi perkataan isim, perkataan kata nama, dia ada kat situ dah memberi makna bilangan dan memberi makna jantinanya. Nak muzakkar atau muannas tu. Dan iaitu tak apalah, kita tak cerita. Yang kita nak cerita ni iaitu bilangan. Bilangan. Contoh kalau seorang lelaki Islam dipanggil Muslim. Kita cakap Melayu panjang, seorang lelaki Islam, 3 patah. Arab mudah, Muslim. Muslim tu dah masuk seorang lelaki dan Islam. Sebab kalau 2 orang lain, Muslimah ni atau Muslimah ini, itu 2 orang lelaki Islam. Kalau 3 dan ke atas, Muslimina atau Muslimuna. Situ maksudnya ramai, 3 dan ke atas. Begitu juga perempuan. Kalau seorang perempuan Islam, Muslimatun, seorang. Tapi kalau 2 orang, Muslimatani atau Muslimataini. Tapi kalau 3 dan ke atas, Muslimatun. Panjang sikit mah dia tu, Muslimatun. Jadi memberi makna dengan bersatu perkataan dan memberi makna bilangan dia. Lepas tu masa saya ngajar dulu di pondok, atau ada seorang dia tanya, kalau seorang lelaki Islam Muslim, ya Ustaz? Ya. Kalau perempuan Islam Muslimat, ya Ustaz? Ya. Tapi kalau dia lelaki Islam tapi malah bangkit mayang subuh, itu Muslimut namanya. Sebab dia dengan selimut je. Sebab nak panggil Muslimin tak layak dia. Kalau Muslimin, seorang lelaki Islam mesti bangkit subuh. Ni tak bangkit, tu Muslimut lah tu, selimut. Duduk dengan selimut dia je. Kan? Tu. Jadi ni hebatnya bahasa Arab ni. Kita sibuk sangat nak cakap orang putih ni, hebat bahasa Arab. Satu perkataan sudah memberi makna jelas. Sama juga, jadi perkataan as-samawat tu ialah perkataan jamak. Jamak maksudnya bilangannya banyak. Memanglah kita dengar 7 petala langit. Memanglah banyak. Tapi bagi perkataan al-ard, bumi tu perkataan itu mufrad. Mufrad tu maksudnya singular, satu saja. Kenapa bagi langit Allah guna perkataan jamak, banyak, tapi bagi bumi Allah guna perkataan satu saja? Sedangkan yang kita faham, 7 petala bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi langit tu ada 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tapi kenapa bumi Allah guna perkataan al-ard, yakni mufrad, maknanya satu bumi. Sedangkan sebenarnya bumi ni ada kat 7 lapis dia. Ini kerana ulama hurai ni kata ulama. Kita bahagian baca je Quran, itu pun kadang-kadang langgar habis tajwidnya, kan? Sampai yang tak dengung pun dengung tentang kaki berdengung. Habis dihentam saja. Tapi ulama ni bukan sekadar nak bahagian baca, menghuraikan makna setiap ayat. Itu hebat ulama kita. Sebab tu kita dengan ulama ni jangan rasa macam kita setaraf. Sehebat mana pun kita boleh tiru gaya je ulama ni. Tengok ulama pakai jubah, tak pakai jubah. Ulama janggut, kita pun janggut siap labuh sampai ke lutut janggut. Ulama pakai serban, kita pun lilit serban. Ulama letak kayu sugi, kita letak 2 belah tu kat telinga ni.
Oh, hebat dah. Apa nama, tasbih besar-besar biji guli tu. Kan? Dengan tongkat kayu dah macam Tok Wali lah kita tengok. Bahagian gaya boleh ikut. Bahagian ilmu tak sama. Ilmu kita dengan ulama' macam langit dengan bumi. Jauh. Bila tak sama, jadi jangan kita lebih memandai-mandai daripada ulama'. Saya tak setuju dengan pandangan Tok Guru. Dah hang Tok ni, Tok Garu. Ada pula panggil saya tak setuju dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Dia tanya dah, awak khatam berapa kitab dah? Saya baru ni setakat ni khatam dah. Khatam kitab ni Iqra' 1 ni kata. Iqra' 1 nak lawan ulama'. La ilaha illallah. Ni kata manusia zaman hari ni. Ada. Jadi gitu. Jadi as-samawat tu jamak, al-ard tu mufrad. Kerana Allah gunakan bumi dengan panggilan mufrad, maknanya seketul satu. Pada dia sebenarnya 7. Sebenarnya memang 7 lapis, tapi 7 lapis tu rapat-rapat. Bumi tu lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan tiga, macam tu. Sampailah 7 lapis, rapat-rapat. Ada pun langit, kenapa Allah pakai perkataan jamak di situ? Kerana langit tu jaraknya jauh-jauh. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsuma'ati amin. Jarak antara langit dunia dengan langit seterusnya adalah sejauh 500 tahun. Dia punya jarak. 500 tahun tu macam mana Ustaz? Orang tanya. Tak apalah, tuan-tuan tak tanya, saya buat tanya. Saya tanya, saya jawab. Ni program dia. Jadi 500 tahun tu macam mana? Kita ambil seekor kuda yang dia ni memang lari laju. Memang champion dunia punya. Laju gila dia lari. Dia ni kuda yang paling laju dalam dunia. Contohlah nak ceritanya. Kita ambil kuda tu, kita suruh kuda tu berlari selama 500 tahun. Tanpa henti. Dia pun berlari, katalah tak ada contoh. Dia lari 500 tahun tanpa berhenti. Mana tempat dia berhenti lepas 500 tahun tu, begitulah maksud jarak dari satu langit ke satu langit. Bayangkan berapa jauh. Kalau lari bukan 5 hari ni, 500 tahun. Agak-agak berapa kali bumi ni dia pusing. Kita nak tunggu pun tak dan mati kita. 500 tahun, kita umur berapa sangat? Paling kuat 70, 80. Siap pesan ke anak, dia tua dah macam tu, tolong tengok kuda tu, dia lari 500 tahun. Anak pula sambung. Anak sambung. Anak pun tak dan juga, dah 500 tahun. Jangan anak pesan ke cucu, sambung ni Tok Han punya pasal ni, sambung tengok. 500 tahun. Bayangkan berapa jauh. Nak cerita dari satu langit ke satu langit jauh. Ada. Jadi wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsuma'ati amin. Begitu juga setiap jarak dari satu langit ke satu langit semuanya 500 tahun. Jadi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit yang ke-7. Itu maknanya jauh sungguhlah. Sebab itulah depa duk kata apa nama, angkasawan ke apa ni, keluar daripada bumi pergi ke bulan. Depa tak pernah sampai lagi langit yang pertama, tak sampai. Yang kita dongak ke atas tu, kita tengok itu panggil langit bahasa kita lah, langit sains lah kita rasa. Tapi langit yang sebenar, langit pertama tu tak sampai, jauh lagi tu. Tak sampai, jauh. Buat 500 tahun perjalanan, jauh. Kita tak sampai. Ilmu sains ni di bahagian teori je. Belum pasti betul. Teori ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Teori ni lebih kepada sangkaan, berdasarkan kajian dan sebagainya, itu panggil teori. Itulah namanya ilmu sains. Tapi Quran, hadis, dia bukan teori, dia fakta. Tapi kita ni sebab dah ikut sangat telunjuk orang kafir, lah sekali sains kita kata fakta, Quran hadis kita kata teori. Kita lebih mendahulukan ilmu sains daripada ilmu Quran dan hadis. Betul tak betul? Ini yang berlaku hari ni. Sebab apa ni dah didoktrin oleh kafir barat lah nak tumbah. Tak nampak dah Quran hadis. Dia nampak ni kajian sains sana, kajian sains sini. Ni Quran hadis tak payah kaji. Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini sedikit pun tak ada raiba padanya. Apa tu raiba? Keraguan. Maksud tak ada keraguan, yakin, sebenar-benar yakin.
Betul awal-awal lagi Allah kata allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman ni orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Apa makna perkara ghaib? Perkara ghaib artinya dua benda. Ingat, start malam ni kita ingat. Dua benda apa tu perkara ghaib. Pertama, perkara yang kita tak pernah tengok dengan mata kepala. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Contoh syurga neraka, mana kita pernah tengok? Kita dengar je. Yang kedua, makna perkara ghaib juga, iaitu perkara yang tak terjangkau di akal kita. Azan dulu ke saya? Terus je. Perkara yang tak terjangkau di akal kita, maknanya kita fikirlah macam mana pun, bukan itu sebenarnya yang hakikat dia. Tak mampu. Macam apa nama ni, Tok Guru kami di pondok baca kitab Sairus Salikin. Cerita tentang perihal syurga. Anak murid ni kalau ngajar sifat 20 menguap saja. Cerita dengar tentang bidadari syurga, cegah mata-mata. Biasalah tu dah. Jadi Tok Guru cerita dalam kitab tu ada cerita bahawa pipinya bidadari ni, pipi bidadari ni laksana cermin. Punya licin pipi dia macam cermin. Kita pun bayanglah, lah kali ambil cermin buat sikat rambut tu, tepek kat pipi kita. Macam ni kot pipi dia. Dah. Kita cubalah fikir macam mana sehabis mungkin kita fikir, hakikat sebenar tak sama. Dia lebih hebat daripada tu lagi. Lebih hebat daripada tu lagi. Hebat. Kan syurga ni. Kan katanya lagi, kalaulah bidadari tu dia singkapkan mukanya di langit, dia pergi sua muka dia kat langit tu, dia sua muka. Lepas tu dia senyum nampak gigi. Cerahnya gigi dia, terangnya gigi dia sampai tenggelam cahaya matahari. Kata bidadari, cuba kita senyum, mendung terus. ada bahagian kita. Tu bidadari syurga mana boleh lawan. Tu. Dah bahagian neraka yang tu juga diceritakan macam dalam kisah Isra' Mi'raj ni. Kita ringkas-ringkas gitulah. Cerita tentang orang tak semayang. Nabi nampak mereka ni dipecahkan kepala dia. Pecah kepala, jadi balik. Ini yang Allahu Akbar. Kalau nak buat maksiat lah, nak buat benda salah, dosa, fikirlah berbelah ribu kali fikir, banyak kali. Apa pula ni? Sebab ni sakit macam mana pun dunia ni, sakit tu ada noktah. Maksud ada noktah akan habis. Ada soal kata mak rempit macam mana tentang racing punya racing. Dia tak tengok ke depan, trailer depan ni masuk bawah trailer, lenyek dek lori, pecah kepala ni berkecai. Sakit tak dia masa tu? Sakit. Tapi sakit dia setakat tu je. Mati dah tak ada yang sakit. Mana dia sakit dah bila dah mati. Dalam kubur tu cerita lain. Tu sakit sebab kena rotan pula, itu cerita lain. Tapi maknanya sakit dunia ni habis itu je. Macam orang sakit jantung, batu mati dia. Adakah sakit jantung dia ada lagi? Kita duduk tepi kubur tengok, sian dia, sampai dah jadi mayat pun sakit jantung lagi. Sakit jantung apa, jantung pun dah tak jalan. Mana sakit tu habis. Ni dunia. Tapi akhirat tuan-tuan, neraka ni sakit dia tak berhenti. Sebab apa? Sebab tak mati-mati. Rupa-rupanya mati tu pun salah satu nikmat. Rupa-rupanya. Sebab apa? Sebab kesengsaraan kita akan habis bila mati. Tapi neraka ni Allah nak bagi dia langsung tak ada nikmat, nak tak mati-mati. Bayangkan orang jenis tinggal semayang ni, sekali tinggal semayang ribuan tahun duduk dalam neraka. Bukan sehari dua, ribuan tahun duduk dalam neraka. Pecah kepala, jadi balik. Pecah tu sakit dah. Lepas tu jadi balik, pecah lagi, sakit lagi. Maknanya sakit dia akan berterusan. Sakit. Dan sakit tu pula, kalau sini kita kalau sakit tu berulang-ulang, orang kata lama-lama jadi lali lah. Dah jadi biasa dah. Tak apa lagi dunia ni. Tapi akhirat, sakit tu dia bertambah sakit. Yang kali pertama pecah sakit, kali kedua pecah lebih sakit daripada kali yang pertama. Bertambah-tambah sakit dia. Allah. Teruk tak teruk?
Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi melawat semua. Syurga Nabi masuk, neraka Nabi tak masuk. Mereka kata mana boleh masuk, bahaya. Tak yang kata nak masuk. Nabi lalu ke depan pun tidak, lalu jauh, tengok daripada jauh. Sebab api ni kita dekat pun dah terasa panas dia. Api neraka ni dia ada suara. Wow, macam mana tak tahulah. Tapi nak cerita suaranya saja sudah menyebabkan kita ni boleh cair. Takut dengan suaranya neraka. Jadi setiap syurga neraka dia ada penjaga. Bagi penjaga pintu neraka namanya malaikat Malik Zabaniyah. Nama dia. Ada. Nama dia Malik Zabaniyah. Dia ni bila Nabi sampai kat dia, Nabi ni hebat. Nabi ni jumpa siapa pun Nabi bagi salam. Dalam riwayat sirahnya Nabi, tak pernah lagi siapa-siapa lebih mendahului memberi salam kepada Nabi. Selalunya Nabi lah orang yang mula-mula memberi salam. Akhirnya sampai dekat malaikat Malik Zabaniyah, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Kan? Tapi malaikat Malik Zabaniyah jawab macam mana? Waalaikumsalam. Boy cengih. Nak pencin apa nama, komando ke apa ni? Kan? Tak adalah Nabi cakap tu, saya tambah. Lepas tu Nabi tanya malaikat Jibril, siapa tu? Orang kasarnya jawab kan? Malaikat Jibril kata, itulah malaikat Malik Zabaniyah, penjaga pintu neraka. Awak jawab kasar sangat, kerasnya jawab. Kata malaikat Jibril, memang daripada mula Allah cipta dia, Allah memang cipta dia tak pernah lembut. Jawab salam ke apa memang kasar. Hatta dengan Nabi pun memang dia sifat dia macam tu dah. Jawab dia tu keras. Kenapa Nabi tanya? Ini kerana Allah langsung tak nak memberi sedikit nikmat pun kepada ahli neraka. Kerana cakap lembut ni nikmat. Dan dia tak pernah senyum, kata malaikat Jibril. Malaikat Malik Zabaniyah ni tak pernah senyum. Sebab apa? Sebab senyum tu nikmat. Kalau andai kata malaikat Malik Zabaniyah ni senyum, berjoget ahli neraka. Kerana sonoknya dapat senyum, kata. Itu pun dia rasa sonok dah dapat nikmat senyum. Senyum ni nikmat. Betul tak? Senyum ni nikmat. Contoh kita datang masjid, tegur pengerusi, Assalamualaikum untuk pengerusi, Waalaikumsalam. Kita rasa macam mana? Hilang dah nikmat tadi tu. Kata awak dia ni period ke apa? Tapi bukan kursi sini lah. Kan tak balik lagi. Ni cerita masjid lain. Kata, oi, dia ni apa hal lah ni kan? Dia tak kena tu gaduh dengan bini tu. Macam-macam lah orang buat andai kan. Berapa kasar sangat. Tapi kalau jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hati kita sonok. Sonok. Tu nikmat sebenarnya. Tapi Allah nak bagi azab pada ahli neraka ni, sampai satu nikmat pun Allah takkan bagi pada ahli neraka. Allah. Lepas tu janganlah kita ni masuk neraka tau. Jangan masuk neraka. Dan malu kita sebab anjing pun masuk syurga. Anjing Ashabul Kahfi. Kalau kita tak boleh masuk syurga, malu kita dengan anjing. Kita nampak anjing, kita tegah tu. Anjing kata aku lalu je. Tu pun nak marah. Silat-silat nak anjing masuk syurga, yang kita ni tak masuk syurga, malu. Sebab tu tadilah macam saya sebut, bila nak buat dosa fikirlah berpuluh-puluh ribu kali. Aku nak tanggung ke? Berani ke nak tanggung? Fikir gitu kan? Tu Nabi jalan naik ke langit, sampailah di satu tempat atas langit ketujuh tu. Sampai kat langit ketujuh tu ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Ini ceramah ni sampai ke apa ni? Hentam saja. Nampak ni dapat lesen besar. Siaplah tuan-tuan. Tak apalah, tengoklah. Mana tadi? Sidratul Muntaha. Sampai kat Sidratul Muntaha. Tuan-tuan tahu apa tu Sidratul Muntaha? Sidrah tu maksudnya sidir. Sidir ni bahasa kita panggil bidara. Pokok bidara. Lepas tu tuan-tuan, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti boleh, tanam pokok bidara kat halaman rumah. Sebab ni pokok kesukaan Allah. Sehingga Allah letakkan pokok tu di atas langit ketujuh. Tu sidrah tu, pokok bidara. Tapi tak sama lah macam pokok bidara kat rumah kita. Sana hebat lagi lah, macam mana rupa Allah alam lah.
Diceritakan dalam kitab, daunnya saja besar-besar telinga gajah. Hebatlah pokok tu, tak banding dengan pokok kita. Tapi nak ceritanya pokok bidara juga. Sebab tu kalau orang belajar ilmu ruqyah, ilmu perubatan Islam, biasanya ustaz-ustaz yang berubat ni, dia akan pakai daun bidara. Kerana apa? Daun ni tidak disukai oleh jin kafir dan iblis. Setan-setan dia jahat ni, dia tak suka dengan daun bidara. Dia sensitif. Jadi ni tanamlah. Moga-moga tak ada gangguan kat rumah kita. Kan tak? Tapi kalau dah tanam juga, ada lagi lah ustaz gangguan, tengok pinggan terbang lah apa semua tu. Kan? Tanam dalam rumah tu pun. Tengok-tengok yang pinggan terbang tu bukan jin, bini kita yang baling. Baik. Ada nak cerita ni tu. Jadi apa tu muntaha? Muntaha tu maknanya penghabisan. Tu makna muntaha, makna maksimum, habis dah. Kenapa maksimum? Padahal atas tu ada lagi. Itu nak maksudkan makhluk yang berada di bawah, dia boleh naik setakat sampai situ je. Naik atas lagi hanya insan pilihannya, hanya makhluk-makhluk pilihan. Malaikat Jibril pun tak lepas. Tu yang bila Nabi naik ke atas tu, Malaikat Jibril tolak Nabi naik ke atas. Lepas tu Nabi toleh belakang, Malaikat Jibril tak ikut. Nabi tanya Malaikat Jibril, sampai sini je ke? Kawan meninggalkan kawan? Nabi kata gitu. Malaikat Jibril kata, minta maaf ya Rasulullah, aku boleh hantar sampai sini je. Kalau aku naik juga, nescaya aku terbakar, tak boleh naik. Tapi nanti kalau kesempatan masa, saya akan cerita. Nabi ke atas sana tu, naik atas pada Sidratul Muntaha tu, nama tempat tu Mustawa. Di Mustawa tu, Nabi ada nampak kelibat manusia. Siapa manusia tu? Nanti kita akan tengok. Sebab di antara kita, kalau Allah pilih, boleh juga sampai situ. Tapi dia ada sifat-sifat, dia ada ciri-ciri dia. Lagilah nak cerita tadi ni Sidratul Muntaha tu. Di Sidratul Muntaha tu lah, di situlah adanya arash, adanya kursi, dan juga di situ ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dia macam dekat Kaabah juga. Dia situ malaikat yang tawaf, malaikat tawaf pusing-pusing. Tu di langit ke-7. Sekarang kita turun balik. Sebab nak habis dah, kena turun balik lah. Turun dekat langit 1. Langit 1 ada satu tempat. Ni tadi langit 7 ni, turun sampai langit 1. Langit 1 ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah, yang kita sambut 17 Ramadan tu. 17 Ramadan sambut benda? Haji nak test tengok. Nuzul Quran. Nuzul tu apa? Nazala. Nazala tu maknanya turun. Yang dikatakan turun Al-Quran, itulah turun Quran daripada langit ke-7 turun ke langit pertama. Itulah panggil Nuzul Quran. Dari panjang ceritanya tu nantilah. Tu lain nak cerita ni Islam tak. Jadi turun kat langit pertama tu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah tu pun malaikat tawaf. Kita turun lagi pun, turun sampai dekat bumi, kita sampai dekat Kaabah. Kaabah itulah tempat kita pula yang tawaf, manusia dengan jin tawaf situ. Kata dalam kitab cerita, kitab yang saya rujuk ni kitab Kifayatul Muhtaj, kami mengaji di pondok, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Katanya dalam kitab, andai kata kalau kita lah yang naik, andai kata kalau kita yang naik tu, kita lepaskan batu di Baitul Ma'mur yang atas sekali tadi tu, dekat langit 7 tadi, kita lepaskan batu, nescaya tepat dia akan jatuh di atas bumbung Kaabah. Kerana apa? Kedudukannya selari. Kaabah, Baitullah, naik atas Baitul Izzah, naik atas lagi Baitul Ma'mur, straight. Tu yang dikata pusat bumi tu. Kalau kita perasan tengok pun peta dunia, Mekah duduk tengah-tengah. Dan perasan tak perasan tuan-tuan, mana pernah apa-apa lintas di atas Kaabah? Kapal terbang tak boleh lalu atas Kaabah. Sebab apa? Maha alam. Tapi tengok kuasa ni Allah, hebat ni Allah. Kalau kita tak percaya lagi, tak yakin lagi dengan Islam, tak tahulah. Tu hebat. Sampai sana. Kemudian sampai kat Mustawa tu, yang kita sambung cerita Mustawa tadi. Nabi naik kat Mustawa. Di Mustawa ni ada 70,000 hijab daripada nur. Macam mana? Wallahu alam. Kita, bukan saya pergi sekali dengan Nabi, mana saya nak cerita detailnya, tapi dalam kitab cerita macam tu, kita nakal gitu je lah. 70,000 hijab. Hijab ni maksud macam dinding lah.
Tapi macam mana dinding tu wallahu alam. Tapi ada 70,000 hijab. Makna kenapa sampai banyak sangat hijabnya tu? Sebab ini tempat rahsia. Sebab tu tak ada bukan sebarangan orang boleh naik sampai situ. Tempat rahsia. Macam kalau kerajaan negara kita pun ada tempat-tempat kita tak boleh masuk. Kan? Tempat yang rahsia kerajaan apa semua, itu bukan sebarangan orang boleh masuk. Istana negara pun bukan senang-senang boleh masuk itu. Jalan melenggang, guard dia tanya, nak pergi mana cik? Nak jumpa tuanku? Ada surat jemputan ke apa nak? Tak ada, saja nak minum dengan dia. Pergi balik. Nak? Mana boleh? Nak? Orang tertentu je. Nak? Begitulah. Yang itu tak apa lagi, Sultan. Dia manusia, kita pun manusia. Cuma beza taraf jawatan je. Hakikat makhluk sama je. Kan? Tapi ni Allah Ta'ala. Kan? Bukan senang-senang boleh lepas gitu. Tak ada. Sampai kat mustawa tu, ni dalam kitab cerita, Nabi kata, Nabi nampak, maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang gaib, ia di dalam nur arash. Nabi nampak kelibat, sup, ada seorang lelaki macam dia berlari, tu kejap-kejap hilang, sup, kejap-kejap hilang. Macam tu. Lepas tu Nabi tanya, maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Dia kata, siapa tu? Iakah malaikat? Malaikat gitu? Nabi tanya. Sebab malaikat Jibril tak naik ni. Ni siapa siapa ada sini ni? Malaikat gitu? Nabi tanya. Tiba-tiba ada yang jawab. Setengah pandangan ulama kata yang jawab ni Allah. Wallahu alam lah. Tapi ada keluar suara lah. Macam mana wallahu alam lah. Ditulis dalam kitab macam tu. Maka katanya tiada. Bukan malaikat. Kemudian Nabi tanya lagi, dan iakah Nabi? Nabi ke tu? Ada Nabi lain ke duduk kat atas tu? Sebab setiap langit tadi ada Nabi-Nabi dia. Kan? Kita skip macam tu je tadi. Tapi atas ni Nabi tanya, ada Nabi ke kat atas ni? Ada Nabi yang duduk situ ke? Maka katanya tiada. Bukan juga. Nabi pun bukan. Malaikat pun bukan. Nabi pun bukan. Tiba-tiba suara tadi menjawab. Dia kata, maka sesungguhnya lelaki yang Nabi nampak tadi, ia seorang laki-laki. Lelaki makhluk macam ni, macam kita, lelaki. Ia pada dunia lidahnya itu basah dengan zikrullah. Ini yang saya kata, orang yang boleh lepas sampai mustawa ada 3 ciri dia. Kalau kita nak boleh sampai situ gak, 3 sifat ni kita kena ada. Yang pertama iaitu orang yang basah lidahnya dengan zikrullah. Mulutnya sikit-sikit sebut nama Allah. Zikrullah tu apa dia? Panjang pula zikrullah ni. Zikrullah ni 3. Satu namanya zikir lisan. Yang kedua zikir fi'li. Yang ketiga zikir qalbi. Gabung 3 ni baru disebut zikrullah. Pertama zikir qauli ataupun zikir lisan, yakni dengan mulut. Habis mayang kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab tu jangan malah. Ini tak dan assalamualaikum, pang turun naik atas motor. Mana sangat kalau ada hal kecemasan emergency, tak apalah. Kan? Ni tak ada apa sangat nak balik rumah, setakat nak tengok berita je. Kan? Duduk sini sat. Nak? Zikir dengan tu imam. Subhanallah, 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 ni zikir basah. Itu satu. Yang keduanya, mulut dia ni sikit-sikit tak lekang dengan nama Allah. Ni cuba tuan-tuan kita sama-sama amalkan. Ada orang panggil datang kenduri kendara jemputan. Jangan lupa minggu depan kenduri rumah aku. Jawab dia, insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Dengan izin Allah. Tapi kawan kita tu pula, dia tak jenis, tak mengaji, kuliah tak pergi. Dia kata, janganlah insya-Allah, datang sungguhlah. Dia tak faham tu. Dia ingat makna insya-Allah tu macam tak nak datang. InsyaAllah tu dia nak pergilah, tapi nak pergi tu dengan izin Allah. Kalau Allah izin pergi, pergilah dia. Allah tak izin pergi, tak sampai, walaupun dia nak. Boleh faham? Nak? Takat tu? Boleh? Kalau faham, saya nak tanya. Siapa suruh kata faham? Nah, balik rumah lepas mayang insya' ni, bini kita tanya, Bang, abang ada hati ke? Kalau abang ada peluang lah, abang ada hati ke nak kahwin seorang lagi? Nak jawab macam mana? Yang berani jawab tu sebab bini tak datang. Nah, tapi nak jawab insya-Allah tu pakai helmet dulu, pesan saya. Takut periuk nasi melambung. Insya-Allah bumpang dibaling.
Kita pun ajarlah dia, yang jangan marah. InsyaAllah tu dengan izin Allah. Mana kalau Allah izin, abang kahwin lah. Kalau Allah tak izin, abang tak kahwin. Orang muslimat pun jangan risau, ramai Allah tak izin. Yang Allah izin tu sikit je. Banyaknya tak izin. Hati je ada niat, tapi tak pergi. Ada penyakit TB. Masuk saya, takut bini. Ada kata. Tok guru kita hebat. Tok guru 4. Lepas tu ada kawan-kawan ustaz lah, dia kata entah ni dengan Tok Guru Siddiq Nah ni, entah mengaji dengan dia tak habis ni. Kita kata ngaji tak habis kat mana, macam mana? Tu ngaji yang 4 tu. Kita ingatkan 4 mazhab. Bukan 4 mazhab, 4 bini kata. Oh, yang tu ngaji dah, nak amal tu payah. Tu. Nah, jadi ni mana dah hilang ni? Tadi naik ke mustawa tu. Pertama, basah dengan lidah. Jadi mulut kita lazimkan insya-Allah, masya-Allah. Kan? Nah, sebutlah alhamdulillah, Allahu akbar. Sebut biar ada nama Allah je kat mulut kita ni. Sehingga dia jadi kelaziman kita. Dah jadi biasa mulut ni sebut nama Allah. Ni dak tengok kalau melatah, habis tok nenek dia sebut je. Lepak kebut tut mencarut saja. Itulah sebab mulut tu duduk biasa cakap macam tu. Cuma kalau mulut ni biasa zikir, orang duduk melatah pun masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Okey lah tu. Kan sebut nama Allah, kan? Gitu. Jadi basah dengan lidah. Tu yang pertama. Yang kedua iaitu dan hatinya lekat dengan masjid. Ni ciri-ciri kedua lelaki yang Nabi nampak kelibatnya di mustawa. Langsung lelaki ni sekali perempuan lah. Nanti perempuan tanya kami macam mana, kami pun datang masjid ke? Ada, boleh bahagian. Nah, jadi hatinya di masjid. Maksud hati di masjid tu gemar pergi masjid. Dia gemar solat berjemaah tu, dia suka. Dia sonok dengan solat jemaah. Tak dapat solat jemaah ni dia gelisah. Allah, macam hari tu lockdown hari tu, masjid tutup, hati mula gundah gulana. Ada orang dia marah kan, apa ni masjid tutup? Bila masjid buka dia tak datang. Yang dia marah kan. Saya ada orang lah, dia main saya bagi tahu saya, ustaz, saya memang saya malas pergi sembahyang jemaah kan. Awak dah sembahyang jarak-jarak, dia kata. Ini apa benda ni, dia kata. Tak apalah, nak macam mana dah fatwa kita kata gitu sebab nak mencegah ni, tak apalah, yang penting kita sembahyang lah. Sebab rapatkan saf hukumnya sunat aja, sembahyang tu yang wajib. Saya tak boleh kan. Tak apa, kita tunggu 1 bulan 4. Tak 4 muka dia siap. Dah rapat pun hantar datang juga, nak bagi alasan pula. Ada. Gitu. Kan? Jadi hatinya dengan masjid, suka hadir ke masjid. Kata tok guru kami, orang beriman itu duduk dalam masjid macam ikan duduk dalam air. Saya tengok ikan duduk dalam air macam mana? Seronok dia berenang sana, berenang sini. Tapi bukanlah suruh kita berlari-lari dalam masjid. Tapi maksudnya duduk dalam masjid, hati dia tenang. Dia seronok. Dia macam malas nak keluar. Dia nak duduk dalam tu je. Dia rasa tenang duduk dalam. Tapi hati orang yang munafik, duduk dalam masjid macam ikan di luar air. Kelepak sana, kelepak sini, Allah. Ada kata jenis dia rimah duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, gelisah tak tahu entah mana, cepat-cepat nak bingkah balik, bingkah bangun, nak duduk kat luar. Itu takut-takut hati kita ni ada penyakit. Jaga-jaga. Jinak-jinakkan hati kita, suka duduk di masjid, iktikaf di masjid. Duduk saja boleh pahala. Mana ada tempat duduk saja boleh pahala? Duduk di Tesco, duduk saja boleh pahala? Ada. Istana negara, duduk saja tak boleh pahala. Kena halau dia lah, pergi balik kata. Kan? Tapi duduk masjid, duduk saja tak buat benda. Quran tak baca, zikir pun tidak, duduk nyanda itulah, lama terlelap situ. Pun boleh pahala. Sebab apa? Iktikaf. Tu. Mana nak Allah, itu hebatnya Allah kasih pada Nabi Muhammad, sampai melimpah kasih tu pada umatnya Nabi Muhammad. Ibadat yang paling ringan, kita nak semayang sunat kita malas. Nak baca Quran nguap, auzubillah, nguap. Nak malas. Ibadat paling Allah duduk saja, tu pun ibadat. Iktikaf di masjid. Ni bulan Ramadan ni, nak amalkan iktikaf di masjid. Duduk.
Duduk saja, tak buat apa pun, boleh pahala. Allahu Akbar. Itu kata hebat. Allah nak bagi ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Nah, atas kasihnya Allah pada Nabi, kasih itu tertumpah kepada kita umatnya Nabi. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali sepanjang umur hidupnya. Tak pernah dia memaki mak ayah dia, hatta berkata tak pernah. Baru orang ni layak boleh sampai ke mustawa. Tapi kalau jenis anak derhaka, jangan beranganlah nak boleh lepas. Jadi kena anak yang soleh dan solehah, jaga mak ayah. Kadang-kadang kita yang anak-anak muda ni lah, mak ayah kita ni, dia manusia memang macam tu. Dia, betul hikmah Allah jadikan bumi ni bulat. Sebab mana kita datang, situ kita balik. Manusia macam tu juga. Macam mana dia mula-mula lahir dulu, sifat kebudak-budakan. Masa nak koi tua nanti, bila dia nak habis hujung nyawa, dia akan kembali macam kebudak-budakan balik. Masuk kebudak-budakan bukan dia lari-lari, loncat-loncat gitu, tidak. Mana nak larat. Tapi sifat dia tu, maknanya sensitif dia mudah menangis, dia mudah terasa. Kita tergurau kasar sikit, dia terasa hati. Macam budak-budak kita tinggi suara sikit, menangis dah. Dia tu hati dia lembut waktu tu. Jadi kena jagalah. Kadang-kadang kerenah dia, kan? Kadang-kadang ialah dia dah tak larat, kadang-kadang terkencing ke macam mana. Kita memang kita letih, tapi kita kena kawal perasaan. Sebab tu kawan orang lain, tu mak kita, tu ayah kita. Jangan kita tengking, mak ni lah kencing sini buat apa? Nu tandas tu takkan tak nampak. Kalau dia kuat lagi, dia kata aku bukan tak nampak bengong. Aku angkat jamban ni empuk atas kepala tu. Sebab aku tak larat. Tapi dia tak jawab lah macam tu. Sebab dia pun tak larat dah. Last kali dia kata mak minta maaf gitu. Sampai hati kita marah mak kita. Dulu kita terkencing tak? Dulu tak ingat dulu masa kecil. Terkencing seluar apa semua. Mak kita juga bersihkan. Ayah kita juga bersihkan. Najis kita, taik kita, kan? Tu. Jadi jaga, janganlah berkata kasar. Jadi inilah ciri-ciri orang yang soleh. Orang ni lah, kita ginilah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau sekalipun kita tak boleh nak sampai ke makam alim, payah tak nak sampai makam alim ni, kena mengaji berjilid-jilid kitab, hafal ayat Quran, hafal hadis, hafal matan-matan kitab. Kita mungkinlah susah lah kot. Lagi-lagi pula dah koi berusia ni, nak hafal ayat Quran pun kadang payah. Inna atoina kadang tak lepas. Inna atoi mana? Tak jumpa ayat. Ada. Tak apalah. Nak sampai tahap alim mungkin susah. Nak sampai tahap warak pun kadang-kadang payah. Warak ni maknanya kuat ibadat dia, jaga adab dia, kadang-kadang pun payah. Kadang-kadang kita pun ada silap-silap juga. Tapi paling tidak, kalau tak boleh sampai alim, tak boleh sampai warak, sekurang-kurang sampai tahap soleh. Apa tu soleh? Nabi kata kat sahabat, kalau kamu tengok orang itu berulang alik dia dari rumah ke masjidnya, ketahuilah mereka itu orang soleh. Jadilah kita duduk makam soleh pun tak apa dah. Jadi orang baik dah. Tak kacau orang, tak cari pasal dengan orang, kita datang buat ibadat semayang. Moga-moga kita ni antara orang yang dipilih Allah untuk boleh sampai ke mustawa. Satu tempat yang malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Jadi kalau kita sampai, kita dengan malaikat Jibril mana hebat? Berani cakap gitu. Nak gurau je lah, sungguh lah, kan? Sebab tu dalam kitab Bidayatul Talibin, Tuan Husin Kedah, pengarang dia kata kadang-kadang manusia ni jadi lebih baik daripada malaikat. Kadang-kadang sampaikan malaikat malu dengan dia, malaikat hormat dia. Apa dia lebih baik daripada malaikat. Dan sama ada kaitan dengan cerita Isra' Mi'raj. Masa Nabi naik ke langit tu, Nabi nampak ada malaikat-malaikat Allah yang tugas ni tugas khas, UTK, unit tindakan khas. Malaikat ni, ada malaikat Allah cipta dia kiam berdiri lah, macam kita semayang tu.
Daripada mula dicipta sampailah kiamat dia berdiri je. Tugas dia. Dia tak apa, tugas dia berdiri je. Ada malaikat Allah cipta, dia ni tugas dia rukuk. Daripada mula dia dicipta sampailah kiamat, rukuk, tak angkat-angkat kepala, rukuk. Ada malaikat pula Allah tugaskan dia, Allah lantik ni jadi malaikat sujud. Kerja dia sujud, dia tak angkat-angkat kepala. Sujud sampai kiamat, bila-bila pun sujud je. Bila Nabi tengok, Nabi senyum, Nabi sonok, Nabi suka. Nah, Allah kata, kamu suka ke? Ya Rasulullah, suka. Maka itulah perintah solat. Allah kata, engkau ambil semua perbuatan-perbuatan malaikat ni, aku bagi kat engkau dan umat engkau. Buatlah. Maka hari ni kita buat, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Malaikat tadi dia buat satu je. Diri saja, rukuk saja, sujud saja. Kita buat semua. Ada. Kita buat semua. Jadi kita dengan malaikat mana hebat? Takut dia nak cakap tu. Cakaplah hebat tu. Malaikat Israel lah di belakang. Ada gurau. Nak. Tapi betul lah kan? Malaikat pun jadi Allah bagusnya dia kata. Dan kalau seseorang manusia tu dia boleh jadi baik, hebatlah. Sebab apa? Dia malaikat memang baik, malaikat tak buat jahat. Tapi malaikat buat baik sebab dia tak ada sebarang sebarang orang cakap apa? Hasutan. Dia tak ada hawa nafsu. Dia tak ada hasutan iblis. Tapi manusia kalau dia boleh jadi baik, dia jadi baik tu dalam mengharungi macam-macam rintangan. Hawa nafsu lah, hasutan iblis lah, tapi dia boleh bertahan. Hebatlah tu. Boleh istiqamah tu. Karamah yang paling hebat ialah istiqamah, bukan jalan atas air. Istiqamah. Boleh bertahan. Ada. Janganlah orang cakap apa? Ye. Dia buat tu ada sebab lain. Tengok ada seorang anak muda ni bukan main azan. Dia bukan Tok Bilal tapi dia ambil mic, Allahu Akbar, azan. Sampai belum masuk waktu pun azan dah. Semangatnya kita kata bagus anak muda ni kita pun lantiklah dia jadi Tok Bilal apa semua bagus. Tiba-tiba satu hari tu dia tak datang masjid. Dia kata nak azan, masjid solat jemaah pun tak nampak dah batang hidung. Dia tanya kenapa, dia sakit ke apa? Cek rupanya ada sihat je kat rumah tu. Dan kenapa tak datang? Anak Tok Imam dah kahwin. Tok Imam ada anak perempuan. Jadi selama ni dia azan, dia nak ngurat anak Tok Imam. Tiba-tiba anak Tok Imam tu kahwin, malas dah dia azan. Jadi tak buat kerana Allah. Tak mau. Kita nak biar kerana Allah. Maksud kerana Allah ni, apa pun jadi macam tu lah kita. Tak ada beza apa pun. Sama je. Orang ramai ke tak ramai ke sama je. Ini kadang-kadang Tok Imam tak maaf cakap bukan sinilah, tempat lain. Orang yang jemaahnya tak ramai, adalah 3-4 orang belakang. Inna a'tayna kal kautsar, gitu dia baca. Surah pendek dia baca. Tiba-tiba sekali tu tengok 2 biji bas berhenti sini. Dia nak pergi Cameron, singgah sini sembahyang. Tengok belakang beratus, setan pun cucuk. Apa barang inna a'tayna ni dia. Ali Imran sekali. Tengoklah Allazi. Baca tengok. Bukan main kuat lagi suara. Taranum terus. Semayang hari tu kat setengah jam pun habis. Tak guna. Walaupun kita baca surah panjang tadi, tapi haba aman surah, jadi debu yang berterbangan. Apa pula? Buat bukan kerana Allah. Tak mau. Kita apalah buat sikit pun tapi biar ikhlas. Daripada buat banyak tapi tak ikhlas, takut rugi. Jadi kita begitu. Yang pentingnya istiqamah. Nak istiqamah, kuncinya ikhlas. Jadi kita buat, insya-Allah kalau ada lah sifat-sifat ni, kita boleh sampai ke tahap mustawa tadi. Dan atas lagi pada mustawa namanya Hadratul Qudsi. Di situlah Nabi menerima perintah solat. Kemudian Nabi turun balik sampai kat Masjid Al-Aqsa, sampai balik ke Mekah. Kali kot ada cerita lagi, tapi tengok kepala pun semakin sengit, jadi kita berhenti sini. Cukuplah sekadar ni dulu. Nanti lain-lain kali pula lah. Jemput ustaz-ustaz lain pula ke. InsyaAllah. Jadi sebelum saya tutup majlis ni, ada sedikit pengumuman. Yang pertama,
di luar sana ada sedikit lah produk perniagaan jualan amal. Jangan ingat more pula. Lagi dia ambil je biskut tu. Nah, tak bayar pun. Nah, itu jualan amal daripada pondok kami, Pondok An-Nur, dan juga Ma'had Tafiz Kiam di Batu Hampar, Berwas. Sekolah Ustaz Siddiq. Tadi macam apa nama pengurusi kita sebut tadi. Nah, Tok Guru Mudir, saya Timbalan Mudir. Bantu-bantu gitu je lah, tak ada apa pun, bantu-bantu Tok Guru kita. Saya mengaji dengan beliau lah. Saya pun nak bagi semangat kepada anak-anak muda. Tengok ramai agak anak-anak muda malam ni. Tak ada yang terlambat. Saya mula mengaji agama ni umur 25 tahun. Bukan daripada kecil dah. Saya bukan asal tahfiz, tak pernah masuk mana-mana tahfiz pun. Masuk pondok umur 25. Masa tu habis mengaji di Unimed. Kerja setahun je, sekejap kerja di Damansara. Saya duduk sana, saya duduk belah Selangor. Asalnya orang Selangor. Nah, dia kerja setahun lagi tak boleh pi. Dia kata hidup aku ni nak jadi apa tak tahu. Kan? Pergi balik kerja macam robot aja. Dah apa guna? Apa tujuan Allah cipta aku atas muka bumi ni? Kan? Akhirnya berjinak-jinak gini lah. Datang ada orang buat ceramah kuliah, kita datang. Lama-lama hati tu semakin tertarik. Kan? Tertarik nak teringin nak mengaji kitab-kitab. Tiba-tiba keluar iklan gambar Ustaz Siddiq. Dia buka pondok. Tu saya pun mulalah telefon dia apa semua. Akhirnya duduk di pondok. Duduk di pondok hampir dekat kalau ikut tahun ni nak dekat 8 tahun dah, Alhamdulillah. Dan tak berani nak keluar dah sebab bahaya sangat kat luar ni. Macam-macam ujian dia. Jadi kekal je lah duduk di pondok, mati kat pondok pun tak apalah. Dan kena pula duduk di pondok. Lepas apa ni Tok Guru minta bantu-bantu dia, ganti-ganti dia. Kadang kita baca kitab kat pondok. Baca-baca lah, berkenan dengan anak murid seorang. Lah kali jadilah isteri. Kahwin dengan orang Perak juga, orang Batu Kurau. Jadi lekatlah jadi orang Perak. Daripada geng Red Giant jadi geng apa? Gaurus. Yuk kecoh yuk. Jadilah jadilah orang sini, duduk sini dah. Kan? Jadi gitulah. Insya-Allah kan, tak ada yang terlambat. Boleh belaka. Nak mengaji agama, kalau siapa berminat, pondok kami ni terima, tak ada masalah. Umur 18 tahun dan ke atas. Berapa tahun pun tak apa, 150 pun tak apa. Tapi biar sihat, jangan datang merangkak kan. Nak siapa nak duduk mengaji boleh. Dan pondok kami ni pengajian percuma. Tak ada sebarang bayaran. Daripada dulu sampai hari ni. Dulu biar kita kenal Allah dulu. Bila kita kenal Allah, barulah kenal makhluk Allah. Yang jadi hari ni terbalik. Kita sibuk mengaji dunia dulu, ma'rifatud dunia. Tiba-tiba bila dunia ni tak boleh pi, baru nak hantar anak pergi ngaji pondok, ngaji sekolah agama, ngaji tahfiz. Last sekali dah tak boleh pakai. Nak kata anak saya Ustaz, Allah Ustaz, sekolah kebangsaan tak boleh pi lah Ustaz. Lepas tu, tu hantar sekolah pondok Ustaz. Dia kata, jadi kita ni meletakkan Islam ni yang terakhir. Kalaulah kita letak Islam yang terakhir, tuan-tuan, janganlah kita bertanya pula kalau esok Allah letakkan kita orang terakhir untuk Allah pandang nanti di hari akhirat. Jadi kita letakkan Islam tu di hadapan sekali, insya-Allah. Jangan takutlah soal rezeki dunia. Soal rezeki dunia ni tak payah risau sangat. Hari ni kita lebih kaya daripada nenek moyang kita. Betul tak betul? Orang zaman dulu yang ada kereta orang kaya, lan ni kereta melambat-lambat depan rumah. 2-3 biji kadang-kadang kereta. Yang kita takut sangat dunia nanti tak dapat tu. Ada. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kullu min indillah. Setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.